Tuan-tuan, untuk Forex Factory di bawah scanner ni, Majepair kita ada bacaan yang menunjukkan USD masih lagi menguat. USD masih lagi menguat. Ni selepas kita tengok tu orang kata apa, hyperinflation kan. Jadi memang kita dapat lihat kat sini Euro USD memang negatif 0.31%, GU drop negatif 0.92%. UJ paling ketara lah kenaikan dia iaitu 2.51%. 2.5%. Ini memang orang kata atas 1% kira bullish. Yang ni kira super bullish ke apa ni. 2.5% memang kuat ni. USHF dia naik sebanyak 0.48%. UCAD dia naik sebanyak 0.12%. Memang USD paling kuat pada malam ni kot. AUD USD dia drop sebanyak 0.68%, manakala NZD USD dia drop sebanyak negatif 1.25%. GJ dia naik sebanyak 1.54%, tapi pada sesi US malam ni, sesi New York, kita dapat lihat dia sedang turun sekejap. Kalau tak mungkin siang tadi, batu London mungkin dia naik sampai 2% lebih. Okay, untuk news, kita mula pada hari semalam, hari Rabu. Ada AUD, CPI kuartal per kuartal, iaitu dia naik sebanyak positif 2.1% berbanding dengan forecast iaitu 1.7%. Berbanding dengan bulan lepas 1.3. Jadi memang berita sangat bagus untuk AUD. Tapi memandangkan AUD USD memang tak boleh kata apa lah, sebab hyperinflation. USD memang super strong sekarang ni, dia break resistance untuk index dolar. Seterusnya untuk trimming memang ada positif bacaan untuk AUD Australian dollar 1.4% banding dengan 1.2% forecast bulan lepas 1%. Untuk hari ini pada hanya ada banyak governor bank bercakap, terutama untuk Canadian dollar dan juga JPY. Seterusnya 8.30 malam tadi ada berita US dollar dengan big impact news, iaitu dengan dia punya berita dia adalah advance GDP kuartal per kuartal. Jadi advance GDP walaupun teruk negatif 1.4% banding dengan forecast iaitu 1.1%. Bulan lepas 6.9%, tapi USD masih lagi strong. Walaupun advance GDP ni lemah sangat. Jadi medium impact news untuk advance index GDP price index ni. Advance GDP price index adalah 8% banding dengan forecast iaitu 7.2%. Ini satu berita baik untuk US dollar. Manakala unemployment claim juga boleh dikatakan bertambah tapi tidak banyak. Lebih kurang 2,000 je, boleh kurang lah dengan forecast. Dan esok adalah bank cuti untuk Jepun. Jepun raya dulu satu hari awal. Bank Jepun cuti esok. Jadi mungkin ada sedikit bergerak market tak bergerak lah untuk JPY, market sendu. 4 petang esok ada CHF. Siapa yang trade CHF berhati-hati. Euro ada medium impact news, tak apa. Canadian dollar, GDP. Manakala big impact news adalah US dollar, itu core PCE price index adalah yang forecast dia lebih rendah pada bulan lepas, iaitu 0.3% banding dengan 0.4%. Jadi dengan bacaan yang lemah ni, mungkin USD akan orang kata melemah. Dia pun expect USD melemah, tapi sekarang bercerita lain. GDP USD memang super strong ni. Memang boleh bullish, memang sangat-sangat bullish. Okay. Jadi siapa yang trade US dollar, berhati-hati. Sekarang mungkin dia nak buat bullish trap. Maksudnya dia nampak nature negatif nak turun, tapi sekali dia retrace saja. Sebab memang sekarang tengah strong bullish untuk US dollar. Okay, seterusnya saya akan pass ke C5 untuk buat currency strength index. Kita tengok currency mana yang kuat untuk kita trade pada malam ni. Okey, terima kasih banyak C4S untuk Forex Factory. Okey. Saya akan share untuk kita tengok currency strength, tuan-tuan. Currency strength ni dia tak lari, dia sama je dengan Forex Factory, tuan-tuan. Dia cuma bagi tuan-tuan lagi nampak lah kan. Dengan Forex Factory kita nampak news. Dan ni dia tengok based on Forex Factory kalau tuan-tuan pasal, okey. So kita tengok macam biasalah, Forex Factory kata USD paling kuat, maka currency strength adalah USD paling kuat. Dan JPY paling rendah. Dia sekejap lah. Semalam JPY 21, anytime dia boleh park ke belakang, saya cakap dah.
Dia terkejap bila dia patah balik supaya no. Dia Betul. boleh lari macam tu. GPY ni. NZD, AUD ni memang macam ni. Dia ikut lah. Okay. Alright. So paling kuat USD. Nombor 2 CAD. Nombor 3 saya nak baca Euro dan bentuk HF. Lepas tu Euro, AUD, GBP, NZD, JPY. Maknanya USD paling kuat, JPY paling lemah. Dengan negatif 2 juga no, sangat lemah. Betul. Itu dia punya kuat, dia turun sangat lemah. Tak je tuan-tuan, kena hati-hati tu. So Euro USD, kita boleh lihat kekuatan memihak kepada USD sebanyak negatif 0.43%. Maka kalau tuan-tuan lihat itu melebihi 100%, okay, dia sudah sampai ke 163.5%. Okay, insyaAllah tu level yang dia nak naik balik ataupun dia nak turun. Mungkin dia boleh turun lagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab trendline dia masih respect. Nampak? GU tuan-tuan, kita tengok kekuatan sangat memihak pada USD. Nampak? Dia boleh turun macam sebatang ini, dia bagi terus sampai ke bawah juga. No? News USD punya pasal. Dia boleh turun GU negatif 0.87%. UJ. Nampak? UJ sangat-sangat strong ya USD banding JPY dengan positif 2.08%. Nampak tuan-tuan? Sebatang dia break 100% tu. Batang dia break 100%, mungkin dia akan naik lagi tu. Kena hati-hati, dia memang akan naik lagi tu. Untuk minyak, positif 0.07%. Maksud consolidate lah sekarang ni. Minyak consolidate sebab USD tengah kuat sekarang. Minyak pun dia kata, oi, tak lebih ni. Kena orang kata apa? Ikut-ikut entak. So consolidate tuan-tuan. So UCAD, positif 0.09%. USD lagi kuat pada CAD. Nampak? Dengan membuat, kalau dia close dengan candle hijau, dengan continue pattern tu, candle kapit tu, maka peningkatan dia boleh lagi ya tuan-tuan melebihi 100%. Masih boleh boleh melebihi 100%. Kalau dia close dengan candle kapit ya. U-share positif 0.39%. Kekuatan memihak kepada USD tuan-tuan berbanding CHF. Okey, tetapi dia punya peningkatan dia tu jauh juga no. Sangat jauh pergi dia tu. Orang tak jangkau sebab betul tak? Orang fikir nak turun nak test balik tu. Tapi dia punya naik dahsyat sampai atas. Tuan-tuan, sangat dahsyat tuan-tuan. Sangat dahsyat. AUD USD dengan negatif 0.77%. Sangat kuat juga melebihi 100% pada sebelum ni Siapa sangka tuan-tuan dia test ke support yang 3 support ke bawah. 3 support ke bawah. Adakah dia akan turun lagi? Kemungkinan besar ya. Sebabkan ada candle bearish yang sangat besar dan candle bearish yang support dia tu. Okey, gold negatif 0.12%. Bermaksud kekuatan adalah consolidate di kawasan support tu Consolidate dia tuan-tuan di kawasan support tu. Kemungkinan untuk dia turun sedikit lagi tu ada 1850 boleh jadi tu. Dia boleh sampai ke 1850 sebabkan candle sebelum tu adalah candle kapit. NZD USD sebanyak negatif 1.24 tapi dia berubah tadi. 24%. Kekuatan mihak pada USD nampak dia break 100% and then dia test ke 5 kali support tu. Tuan-tuan dia break sampai support yang kelima dan adakah dia boleh turun lagi? Nampak gaya boleh sebab kekuatan candle itu nampak strong nampak sangat strong. Euro GBP positif 0.47%. Kekuatan mihak pada euro berbanding GBP maknanya dia punya kapit dia tu bukan calang-calang kapit tu. Itu candle besar-besar punya kapit Jadi bila candle besar macam tu, kekuatan untuk naik tu ada untuk test 0.8500 sebelum dia turun balik. Okey. GJ dengan positif 1.24%. Maksud GBP lagi kuat pada JPY. JPY sangat lemah sekarang Mana tapi GBP nak tapau body yang besar tu, okey, agak sukar tetapi boleh. Okey, kesukaran tu ada tetapi masih boleh. Okey, kalau dia boleh break candle kapit tu, okey, dengan nilai yang ni maka dia boleh pergi lebih tinggi daripada 100%. Kalau dia tak boleh break nilai candle kapit sekarang ni dia buat rejection tu, maka dia akan turun balik cari area swap zone dia iaitu di level
158, lebih kurang macam tu lah. Bitcoin negatif 0.64%, consolidate tuan-tuan. Bitcoin patutnya lebih negatif 0.64, maksud consolidate sekarang ni. Bitcoin sebab apa? Tak ada satu pun yang boleh break lagi candle bearish dominant, okay? Di kawasan support yang very high volume. Kemungkinan untuk dia nak bounce naik atas tu agak tinggi, tetapi untuk jangka masa sekarang, insyaAllah dia akan consolidate dahulu. Boleh Sipai? Boleh, boleh. Sipai dekat sahabat saya, insyaAllah. Baik, terima kasih Super F. Jadi kita akan tengok indeks dolar sekarang ni, macam mana pergerakannya. So untuk indeks dolar, kita dapat lihat kat sini untuk daily time frame memang sekarang ni dia break all time high lah. Dia break pada apa ni? Bulan April, bulan March itu, March 2020 sebelum berlakunya COVID. Memang dia break. Maksudnya kenaikan dolar ni super strong sekarang ni. Okay, sekarang apa inflasi kita hari tu dalam bulan awal bulan 3 dulu kita tengok dia main di bullish flag ni. Kemudian dia terus naik tanpa dengan retracement yang tak banyak lah dekat sini, dia turun kejap sampai 7 ni. Lepas tu dia sama naik ke 100, sekarang ni 103 lah. Memang sekarang ni memang bullish trend kalau tuan-tuan fokus buy adalah lebih baik untuk dolar ni kerana orang kata inflasi So di H4 memang tak ada, saya tak sell. Sekarang kita boleh fokus buy, scalping buy saja kerana di time frame memang tak ada, walaupun kita tengok kat sini ada engulfing ataupun buat base dia turun, tapi dia terus sebatang dan di cover balik dengan sebatang kenaikan. So untuk trend punya trading ni elok kita pakai MA EMA, dia retest dekat trend line ni kita boleh buy. Okay? Kalau tuan-tuan pakai ini, kalau tuan-tuan buy dolar di euro USD, tuan-tuan sell lah. Kalau di buy di USD JPY, tuan-tuan buy USD chef, tuan-tuan buy. So kalau dia retest kat sini ada candle reject macam ni, break up tu buy. Ini pun dia suruh buy sebab rejection di trend line. Ini pun engulfing. So ini antara pattern-pattern yang kita boleh fokus untuk re-entry buy menggunakan EMA kerana terang-terang dia sudah break higher high sebelum ni, dia sudah break, jadi dia tak buat lagi higher high untuk kita tengok dia di drop lah. So untuk indeks dolar memang saya jangkakan dia akan naik lagi sampai mana saya tak pasti. Mungkin dia akan dia akan break lebih lah, break daripada structure weekly kita ni untuk buat ketinggian lebih lah, mungkin lebih tinggi, mungkin dalam, kalau ikut wave ni mungkin dia break, kita tarik Fibo untuk wave ni mungkin dia akan test ke 113.6 0.046 kat sini. Kalau ikutkan Fibo breakout 800% kat sini breakout 100%, insyaAllah dia pergi ke 116 161.8%, iaitu 113.064 kalau ikutkan Fibo lah. Kalau ikut weekly memang jauh lagi nak pergi, tapi tak mustahil lah bagi saya untuk pergi. Jadi untuk gold, kita dapat lihat sini retracement. Jadi di time frame lebih besar, kita dapat lihat dia buat base kat sini, dan minggu ni adalah satu lagi minggu sell. Jadi kira-kiranya minggu ni adalah minggu sell. InsyaAllah pada minggu depan pun kita akan dapat lihat gold dia akan buat satu lagi sell candle. Kerana apa yang kita dapat lihat ni adalah break off structure daripada base yang berlaku beberapa minggu yang lepas lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu consolidate, dan sekarang ni dia ready untuk turun. So next target bagi saya dia boleh sampai ke 1832 retrace buy kat sini, atau apa kita 32 untuk weekly punya retrace buy, dan maksimum bagi saya dia boleh turun sampai ke candle terakhir ni 1781 kat sini, baru kita akan dapat lihat movement untuk gold naik semula. So di daily nampak lebih jelas sebenarnya kenapa kita kata gold ni akan turun, kerana kat sini kita tengok okey, dia buat sini higher high, sini lower high, terang lower high, dan ini sebenarnya kita dah boleh jangkakan dia breakout.
satu breakout candle sell, dan ini adalah satu pullback sekejap lah untuk retrace balik previous support yang beberapa hari ni. So mungkin kat sini ada satu lagi retracement dalam kat sebulan juga. Dia parking dekat antara March 15 ni, 15 Mac hingga ke 8 April, kat situ dia parking. Kat sini dia akan jadi satu lagi retracement area lah dalam 1919 hingga ke 1931. Ini sell zone kita di time frame daily. So kalau tuan-tuan dapat setup ini, tuan-tuan boleh kalau tuan-tuan tengok mungkin minggu depan dia naik kejap untuk retrace. Kat sini dia akan ambil seller, baru dia akan turun. Dan turun dia tu mungkin dalam 1870 hingga ke 1848, 1850 macam tu. InsyaAllah dia boleh sampai, kerana ini adalah break of structure, iaitu previous base ni ataupun previous support dia akan jadi swap zone. Memang kat sini tuan-tuan boleh layer sell, tak tahu bila dia akan retrace, tapi insyaAllah dia boleh sampai. Dan untuk pullback sebenarnya kita sudah nampak pattern yang berlaku di H4, kerana rejection ini dia berlaku di kawasan swap zone yang terbesar ni. Dapat lihat sini pernah jadi base, pernah jadi support. Dan tuan-tuan tak belakang sini pernah jadi resistance, support, resistance. Kat sini dia jadi satu lagi rejection candle, tuan-tuan dapat lihat engulfing ya. So kalau tuan-tuan dapat lihat satu lagi candle buy lagi 2 jam 30 minit, kat sini dia boleh jadi satu buy sekejap untuk scalping. Buy kita tak boleh lama, tuan-tuan kena standby buka EMA. Okay, at least dia akan retrace ke EMA punya line. Kat situ akan berlaku satu lagi rejection pattern. So rejection pattern yang kita nak tengok adalah satu macam ni, engulfing. Dia reject trendline maksudnya. Yang kedua dia buat buy sell candle macam ni. Yang ketiga ya, sell buy sell. Okay, buy sell atau sell buy sell. So kerana ini ada satu candle kapit, ini bentuk candle kapit, yang ini adalah rejection ataupun kata hidden engulfing punya teknik. Dan dekat sini kita tak nampak retracement, sebab tu saya tak galak gambar. Kita akan sell ke entry kat sini. Manakala kalau kita nak re-entry adalah pastikan dia reject EMA 20 kita di H4 ni, baru kita akan tengok pergerakan untuk retest ke bawah. So sekiranya engulfing ini betul, dia akan buat double bottom. Dia akan buat double bottom macam ni. Nampak pattern tak? So double bottom dia akan bentuk macam tu. Lepas tu dia akan break line hijau ni, maksudnya previous support ni, untuk dia naik, baru dia akan sambung naik kalau dia naik lah. Manakala kalau dia nak dia juga boleh buat bentuk lagi satu, iaitu head and shoulder. So head and shoulder ni nak tunggu dia jauh, mungkin dia akan buat macam fake out sikit lah. Maksudnya kat sini dia turun engulfing, dia naik kejap, dia test EMA tadi, dan dia buat lower low, dia buat macam tu. So ini possible price structure untuk gold untuk naik ya, sekiranya dia mampu tahan kawasan 1870 hingga 1850 ni. Okay, kat sini kita akan dapat lihat satu retracement semula untuk gold, baru kita boleh buy. So untuk re-entry adalah kat sini, entry buy. Kalau tuan-tuan dapat rejection, ini entry pertama ataupun high risk entry. Tapi untuk entry selamat adalah tuan-tuan pastikan dia berlaku breakout kat sini, dan kat sini baru kita entry dekat 1900. Ini pandangan saya untuk gold. InsyaAllah dia boleh jadi terbang lebih jauh, dia boleh terbang kalau ada pattern of rejection di kawasan support bawah ni. Tapi sekali lagi tak ada pattern of rejection, kita rely dekat MA kita untuk entry lah. Jadi di H1 MA kita, kalau kita dapat lihat dia sudah break. Jadi sudah break maksudnya dia sudah reject MA kita ni. Kalau lagi 23 minit ada candle macam ni, saya boleh kata buy lah. Buy, tapi kita tak boleh ambil jauh kerana mood dia overall masih sell trend. Jadi tuan-tuan boleh tengok di MA, di kawasan MA H4, target kita buy kat situ, mungkin kat sini ya. So kadang-kadang dia turun, dia naik kat sini 1896 mungkin dia kalau kita buy TP kita di 1896 saja menggunakan teknik MA. Kat sini mungkin dia akan rejection yang kuat sebabkan time frame H4. M30 ini pun dah nampak dia start volatile kejap.
dan price sudah mula trade di atas MA. So bila price sudah trade mula di atas MA ni, kita boleh jangkakan price mungkin dia akan jadi bullish kejap. Dia akan buat consolidation. Kalau tuan-tuan tengok dia, yang kenaikan dia ni bukannya kenaikan yang orang kata kuat, kerana kenaikan dia ni dia lebih macam bentuk correction. So tuan-tuan dapat lihat kat sini, dia naik secara correction. Yang kita maksudkan adalah dia bukannya impulsif ataupun bukannya sebatang yang berderet-deret jadi buy. Ini menunjukkan buyer present lemah, buyer volume lemah. Jadi apa kenaikan itu adalah kenaikan sementara untuk retest mula kawasan resistance, ataupun kita tengok di M30 ni, kat sini ada previous area yang dia jadi support, dan kat sini kita boleh tarik panjang dan kita nampaklah kat sini kenapa dia turun, dia reject. So kat sini sampai sini dia akan reject kerana sell mood masih sell kerana hyperinflation berita yang terkini, dan fair value kecil pun kita dapat lihat jugalah. Dan kalau segi price action, sebenarnya ini adalah pattern yang untuk dia price berubah arah, kerana apa yang berlaku kat sini adalah satu breakout buy, dan yang seterusnya yang follow up pattern dia adalah dia mengembang macam tu. So bila mengembang macam ni, ini adalah menunjukkan price tengah volatile. Apabila dia berlaku volatile, maksudnya dia tak ready lagi untuk naik. Okay, nak naik tapi ada seller masuk. Okay, ada buyer kecil buy, tapi seller masuk, dia reject lagi. Ini dan apabila lalas sekali, insya-Allah pattern ni dia akan menunjukkan satu sell. Dia akan mewujudkan satu sell lah untuk time frame lebih kecil. Jadi jangkaan saya untuk gold di time frame lebih kecil dia akan jadi sell. Manakala dan di time frame H4 mungkin kita boleh standby sell semula sekiranya dia reject di MA 20, EMA 20 ya. Okey, baik, saya punya analisa gold dan di indeks dolar sudah pun tamat. Jadi saya akan pass ke C5 untuk tengok currency mana yang beliau rasa ada setup untuk malam ni. Kalau ada instant entry ke apa, beliau boleh kongsi dengan kita. Okey. Terima kasih Sifu. Okey. Dia setup tu memang ada, sama ada stop loss ataupun TP je lah. Stop lah atas TP lah. Kan, setup memang ada, insya-Allah. Okey, so tuan-tuan, saya tadi sementara Sifu duk buat kerja dia, saya duk riki. Ada satu pair kita tengok NZD. Ada satu pair NZD USD. Kita tengok So tuan-tuan, kita boleh tandakan kalau tuan-tuan kecilkan di H1. Okay. Jarang saya buat kat H1, selalu saya buat H4 je. Hari ni rasa saya nak buat kat H1. So bila rasa kita kena buat. Okey tuan-tuan. Yang pertamanya tanda area 100% yang dalam sejarah, kita kata sejarah sebelum ni yang paling kuat lah. Iaitu di level ini. Tanda akan macam tu. Okay. Tujuan dia kita nak tahu sejauh mana kekuatan USD akan dia boleh turun lagi. Maknanya dia kekuatan USD berbanding NZD di mana dia boleh turun sampai ke level mana. Okey. So cara dia kita ambil kat sini. Okey, agak jauh Sebab tak share screen ni, Alright. Oh, sorry minta maaf Sifu. Patut tak nampak. Okey. Kalau saya ada sonok sendiri ya. Saya ada sonok sendiri punya. Okey tuan-tuan, nampak nampak tak? Nampak tak? belum keluar lagi. Nampak Sifu? Baru keluar. Nampak ke tak? Baru keluar. Okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, ni NZD USD di time frame H1 ya tuan-tuan. Kita nampak setup ni bukan apa. Sebab saya nak beritahu tuan-tuan, kita tengok dekat sejarah sebelum ni, dia punya support yang sebelum ni dia sudah break tau. Dia sudah break dan test. Maka insya-Allah penurunan dia itu jelas. Kita boleh kata jelas. Jadi jelas maksimum bukan maksimum lah. Maknanya kebarangkalian untuk dia sampai ke tahap mana itu, kita boleh tarik
Fibo tuan-tuan. Tarik Fibo daripada sini. Kita tarik sampai ke sini. Nampak tuan-tuan? Okay, ini rare sikit Fibo dia. Kalau cikgu ambil Fibo tengok, dia pun nak belajar dengan saya. Dia punya power tak power tu. Okay. So kita tandakan. Nampak? Sampai tahap itu, maknanya maksimum. Okay. Bukan kata maksimum lah. Sekadar yang kata optimum, yang selamat. Dia penurunan dia boleh sampai tahap ni lah. Masih lagi tuan boleh sampai tahap tu. Di time frame H1. Okay. So bila tengok, jauh tu Ini kira berapa lama nak tunggu kan? Okay, tak apa. Ini just kita kata target kita penurunan itu masih boleh. Dia turun memang turun dalam keadaan turun naik sikit, sampai situ lah. Okay, penurunan dia. Okay, kita nampak? Okay, jadi bila keadaannya itu kita besarkan balik, kita nak tahu bila kita besar, candle ini terbentuklah candle Heikin-Hashi. Heikin-Hashi tuan, lama tak pakai. Okay, Heikin-Hashi. So, bila Heikin-Hashi tuan-tuan tengok Heikin-Hashi ni dia banyak cara lah. Kalau tuan-tuan tengok kalau dia merah tu maknanya dia masih continue nak turun. Tetapi tuan-tuan tengok momentum. Okay, momentum dia. Nampak? Momentum kenaikan dia kuat. Okay, lepas tu dia mula nak melemah. Ini dia nak tukar pattern. Okay, tetapi tuan-tuan tengok momentum penurunan dia. Momentum penurunan nampak? Turun, lemah sikit tapi masih lagi maintain. Macam kononnya bullish nak menapau lah. Masih lagi maintain. Lemah, maintain. Okay, bullish naik sikit lah. Dia bagi untuk test area sini. Dan sekarang masih lagi maintain. Maintain turun Maintain untuk bearish. Nampak? Maintain, naik. Nampak keadaan dia sama macam ni. Naik. Ni, naik ni. Naik. Mana dia nak abang kata? Dia nak naik sat. Tapi tak lepas. Lepas tu, insyaAllah lepas ni dia akan jadi macam ni. Dia akan pattern dah semakin kecil, dia akan jadi macam ni, lepas tu dia akan turun. Okey. Jadi, penurunan dia sampai mana, tuan-tuan? Dia dah break level 100%. Okey, level 100% tadi kita tengok kan. Okey, ini tuan-tuan boleh tandakan juga level 100% kat sini. Okey, mana level di mana dia akan break dan insya-Allah tuan-tuan dia akan cuba sampai. Kita boleh tarik di kawasan dia kata dia retrace tadi. Lepas tu dia naik balik, nampak? Daripada sini. Ya, ini kan. Okey, area retrace ni. Okey. Anda nampak Maknanya tandakan lagi satu. Untuk kita buat BE. Ni tak raya tuan-tuan, lama sikit. Untuk kita buat BE. Tak raya tu, jangan main tu. So tak apa, tukar balik kepada candle biasa. Okey, tunggu. So, apa jadi, tuan-tuan? So, di sini saya tandakan area BE. Area BE. Okey, ini area TP kita. Okey, area TP dan area BE. Okey. So, tuan-tuan nak entry sell. InsyaAllah, saya kata boleh, tuan-tuan. Boleh, sebab apa? Momentum penurunan dia masih ada. Okey. Alright. Current price, mana current price dia? Okey, dekat sini. So, tuan-tuan boleh entry sell. Ni saya tak raya punya entry lama tuan. Sampai kat situ. Dan stop loss tuan-tuan stop loss selalunya kita letak atas. Yang lebih selamat tuan-tuan kita letak di atas nampak ni. Yang first dia reject tadi. Alright. Situ. Atas ni. Okey, tu nama dia setup raya tuan-tuan. Setup ni entry raya tuan-tuan saya tandakan. Untuk pair ni landed di USD. Boleh sebab dia setup raya tak boleh lama-lama sebab dia satu setup Satu setup tu yang mahal tu, profit dia. Boleh sebab okey, kita tarik kat situ sebab dia ni sampai loading.
kasih atas perkongsian setup raja beliau. Jadi seterusnya saya akan sambung buat currency ataupun pair yang mana saya dapat setup. Okey, untuk seterusnya kita dapat pair minyak di sini. WTI, siapa peminat WTI boleh tengok trading yang setup kita share kat sini. So untuk minyak sebenarnya yang setup untuk sell sudah tidak valid bagi saya. Kerana pertama kita dapat lihat head and shoulder berlaku, tapi kat sini ada satu level yang kita panggil swap zone. So swap zone ni dia berlaku, first dia buat rejection dah cantik. Kita target dia test bawah, tapi apa yang berlaku adalah sekarang ni price di time frame H4 dia sedang reject kita punya trendline. Ini adalah satu risiko untuk kita sell. Jadi kiranya di time frame H4 ni berbaki lagi 3 jam. Kalau dia mampu breakout macam ni seterusnya, kita jangkakan price untuk retest balik di area resistance sebelum ni. Itu di 106.7. Okay. Tapi tuan-tuan kena tunggu dia buat satu candle buy lagi lah. Maksudnya sekarang candle masih belum close, tapi boleh jadi juga yang candle sekarang ni bagi 3 jam tiba-tiba ada berita yang tidak memihak pada minyak, ada oversupply ke apa, minyak akan jadi dia akan buat candle rejection di swap zone ni. So apabila berlaku rejection sell, kita akan jangkakan price untuk retest ataupun untuk membuat satu lagi retracement di 93.20 sebelum dia buat rebound balik lah. Jadi ini bagi saya di time frame H4 ni lagi 3 jam, jadi memang lambat lagi lah untuk dia complete candle. Tapi sekiranya dia complete dengan candle buy, insyaAllah dia boleh naik ke 106.7 hingga 107.62. Kita tengok di time frame kecil apa terjadi. So candle sekarang, candle di H1 pada jam 10 malam ni merupakan satu candle yang volatile. Maksudnya dia punya shadow dia sangat panjang. So apabila berlaku shadow yang sangat panjang ini dan dia breakout ke atas pula tu, jadi di H1 lebih kukuh untuk kita katakan bahawa price sudah ready untuk naik. Dan kita tengok di time frame kecil M30, pada mula pukul 10 tadi dia turun kejap, dia retrace balik ke kawasan engulfing. So kat sini ada buy order kalau ikutkan supply demand punya pemahaman, dan kat sini dia terus naik, dia retrace buyer dan kenaikan dia ni pula ada satu kenaikan yang strong lagi 9 minit kita akan confirm di time frame M30. So kalau dia naik candle bullish, tuan boleh standby buy sekiranya price reject semula di 102.29 ataupun 101.61. Area ni dia akan melantun balik untuk naik ke atas kerana buyer ataupun bullish trader sudah mula masuk ke dalam minyak. Di time frame lebih kecil pula memang rejection strong di M15 sudah pun complete. Sekarang bagi saya memang untuk M30, M15 ni kita kena tengok dia punya resistance sebelum ni lah di mana. So resistance yang terdekat mungkin di 104.2, sini boleh sampai. Kenapa saya kata di sini ada resistance? Kerana di sini tuan-tuan tengoklah kan ni dia punya jarum-jarum yang cucuk tu banyak lah. Ini resistance yang valid di time frame M15. Di time frame besar tak tentu lagi tuan-tuan, kena tengok jarum dia cucuk ke mana. Cuma F15 adalah satu resistance yang valid. Okay, rejection berapa kali jadi di area sini. Oops. Support pun sini pun jadi resistance juga di 104.4 ni. So setup ni hanya valid untuk F15 yang mana buy dia akan sampai ke 104.4. Mungkin kat sini kita akan dapat lihat sedikit rejection untuk dia retrace buy. Kat sini dia akan retrace buy lah. Kemudian baru dia akan jadi buy ikut di time frame H4. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak follow setup ni, boleh lah buy. Tuan-tuan letak buy limit di area sini. Kita tak ada instant buy sekarang ni, kita lebih fokus pada buy limit. Mungkin dia akan jadi berapa candle lagi. Stop loss kita dalam kita try ambil dalam 10 pip ke kat kawasan support sebelum ni. Dan next target kita adalah di kawasan resistance di H4 tadi. Dalam ratio yang kita dapat adalah 3.86
di bawah 1 ataupun 110 pip 11 pip TP 11 pip stop loss TP kita 42.5 pip di time frame M15. Saya tak ni hanya valid di M15 saja. Kalau tuan-tuan rasa boleh follow ataupun money management tuan-tuan kuat, tuan-tuan boleh ikut lah. So ini setup saya yang beri untuk minyak. Seterusnya kita akan tengok pair UJ, tengok dia play naik ke mana. So untuk UJ kita dapat lihat kat sini memang JPY lemah dan USD super bullish. Kita dapat lihat breakout dia jadi pada hari 10 hari bulan 3 10 hari bulan 3 price sentiasa jadi bullish, tak ada sebarang retracement lagi, dan apa kata ni adalah bullish continuation, dan hari ini dia semakin bullish. Hari ini lagi kuat daripada semalam punya kenaikan. Dapat lihat ni kat sini kita kata 2.5%. Dia sudah break 130. So rasa kena tengok time frame di belakang-belakang ni pun rasa tak ada nampak lagi . So di awal saya trading history di broker apa ni Wanda pun ada data daripada 2002. Ini pun dah break all time high. Jadi menunjukkan sekiranya all time high ni maksudnya dia boleh naik lagi. Sini tak nampak lagi sebarang rejection, tuan-tuan. Tak nampak lagi sebarang rejection, dan kenaikan ni dia boleh sambung naik macam ni . Ni tak nampak kenaikan tapi dia boleh naik lagi. Sendu-sendu pun dia akan naik sikit sendu. Dan dia akan buat correction macam ni, baru dia akan naik. Dan kenaikan dia ini baru wave pertama kata kan. Okay, wave pertama ni wave kedua kot panjang ni. Wave ketiga dia lagi jauh lah. So di JPY memang mungkin boleh sampai ke 200 kot . Apa kita tarik Fibo tu wave pertama ni, kita tengok. Ini weekly punya analisa. So 150 boleh sampai 150 untuk USD JPY, kerana first dia break 161 dan seterusnya net target 261.8%. Kalau ikutkan 300 lagi boleh sangat jauh lah, mungkin kasihkan sedikit rejection. Cuma di 150 ni insyaAllah dia boleh sampai untuk USD JPY di time frame weekly. Baik, di time frame daily memang kita tengok kat sini tak ada sebarang retracement. Jadi kita tak galakkan untuk tuan-tuan entry sell sekarang. Kalau boleh fokus buy. So di time frame H4 pun sama, tak ada setup sell, masih buy. Time frame H1 pun tetap sama, tidak lagi ada sebarang retracement. So, tapi untuk setup mungkin kita boleh kongsi sikit lah. Kita nampak sedikit resistance kat sini 18.775, 18.927 kat sini ada sedikit resistance. Ada kemungkinan untuk price retrace mula ke area di sini sebelum dia naik. Macam ni dia retrace ke kawasan support, double bottom terus naik. So ini pattern double bottom yang kita katakan price terus naik dan tidak ada sebarang tanda-tanda untuk price masuk balik ke dalam trading area ni. Dan untuk bullish yang tidak ada sebarang retracement ni, sebenarnya tuan-tuan boleh pasang EMA 20 yang saya sarankan, kerana apabila price masuk dalam EMA 20 balik dia reject, tuan-tuan fokus buy saja kerana price masih uptrend. Tengok trend terdekat, trend buy, walaupun dia turun tapi seterusnya dia akan balas balik dengan buy yang lebih kuat. Kita frame kecil, EMA 20 ni masih lagi maintain, masih strong. Tapi untuk kita buy sekarang ni adalah lebih risiko lah. Kita tunggu retracement semula di EMA ni. Dan saya lebih suka kalau dia retrace balik ke 18775 ataupun 18927 untuk kita buat posisi buy. Untuk sell lah sekarang ni memang tak nampak. Kalau tuan-tuan nak kata tangan nak sell sikit 2-3 pip boleh lah. Selebihnya dia kena di buy. Terutama kalau dia sampai ke kawasan support ni, tuan-tuan standby buy . So ini kawasan support tuan-tuan standby buy untuk scalping F15. InsyaAllah dia boleh retest ke kawasan resistant. Okay, di setup kita kena tengok trend dia trend bullish. Jadi kalau kita sell pun mungkin dia turun hanya retracement, dia tak akan buat lower low.
melainkan ada pattern yang terbentuk di time frame daily ataupun time frame yang lebih strong lah, time frame lebih besar. Time frame lebih besar, pattern dia lagi kukuh dia punya arah tuju untuk currency lah, untuk apa, financial punya instrument ya. Ni bukannya currency saja, gold pun sama, minyak pun sama, Bitcoin, semua sama dia punya bacaan dia ataupun dia punya price action. Kerana price action ni sebenarnya dia merupakan koleksi ataupun gabungan trading punya trading punya institution lah, daripada trader kecil, trader bilis sampai ke trader George Soros dan juga Sifu F. Dah lagi tu. Oh, dia pergi tegak. Tak tegak tak kacau. Okey tuan-tuan, jadi saya sudah sampai analisa UJ saya dan minyak sudah saya settlekan. Jadi saya akan pass ke Sifu F untuk analisa yang seterusnya. Okey, terima kasih banyak CPS untuk UJ. Okey, saya akan buat PAUD USD tuan-tuan. Saya share dulu. Nanti ada orang marah. Okey. Okey. So, kita ada AUD USD. Okey, AUD USD. So, tuan-tuan, kita lihat. Kalau tuan-tuan tengok pattern saya kecilkan tuan-tuan. Kita lihat pattern ni. Keadaan dia di mana? Pertama dia naik. Nampak? Dia naik, dia betul-betul naik. Lepas tu, dia turun dan dia test trend line. Kita draw sama-sama tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan biasa ni. Kalau bila tak apa kita draw. Sekejap kita draw sikit. Saya kecilkan sikit. Tak marah apa tadi. Okey. Okey. So kita ambil kat sini tuan-tuan. Kita tarik trend line. Kalau kita boleh kecilkan tuan-tuan, kita boleh nampak ni sebenarnya trend line tak betul ni. Okey, lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Boleh kecil pun. Okey. Okey. Sekejap Okey, adjust balik. Alright. Lebih kurang macam tu lah. Oh, sakit hati. Okey. Tuan-tuan tengok. Okey. Nampak pattern dia membuat pattern uptrend. Tuan tengok uptrend, dan dia turun, and then dia turun, dia cuba nak naik. Okey, ini pun tak semestinya dia test trend line lah tuan-tuan. At least dia test area high volume area dah memadai untuk trend line punya SOP. Contoh, sebagai contoh tuan-tuan, nampak ni. Alright, volume area. Oh, tuan-tuan tengok Sabar tuan-tuan, bertabah Sekejap Okey. So tuan-tuan boleh lihat, nampak area sini adalah area high volume area. Semula ke area high volume area juga valid tuan-tuan Okey. So jadi bila jadi keadaan macam tu, tuan-tuan boleh tengok dia punya Fibo. Maksimum ataupun yang selamat dia boleh pergi adalah sekejap tuan-tuan. Oh, ini panas ni. Alright. Slow sikit, sorry tuan-tuan. Okey. Okey, nampak? Alright, so kita boleh tengok nilai terbaik dia boleh sampai adalah di sini.
Alright. So tuan-tuan lihat So maknanya kita kata, oi kalau aku nak sell ni, sampai mana yang selamat? Nah, itu dah area yang selamat tuan-tuan boleh sell. Maknanya dia punya penurunan insya-Allah sampai sini. Okey. Jadi kita tengok ini satu lagi kita besarkan semula. Okey, nampak tuan Ya, tuan. Okey. So kita lihat kita tengok Di sini maksimum dia boleh turun. Sekarang ni kita kata sampai mana dia boleh turun lagi? Okay. Sampai mana dia boleh turun lagi adalah mana area yang kita nak letak sepatutnya kita letak BE tuan-tuan. So kita boleh tarik. Kita tengok Ini nampak? Tarik sampai sini. Okey. So area sini adalah area di mana tuan-tuan boleh letak untuk BE. Ini setak raya tuan-tuan Setak raya. Setak raya kedua ni. Yang kedua sedih juga. Lembab sangat. Okey. So, nampak tuan-tuan So, TP tuan-tuan sini, BE sini. Tuan-tuan jangan lupa BE sini sebab apa? Memandangkan USD sangat-sangat strong sekarang ni. Dan juga kita tengok dia punya pattern dia tu, dari segi pattern perubahan tu, dia punya level 100% dia boleh sampai ke more than level 100%, 3.8% boleh sampai ke bawah ni. Bermaksud kalau tuan-tuan nak entry sell, tuan-tuan boleh entry sell sampai bawah ni. Kalau tuan-tuan nak entry sell lah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan. Alright. So, ini setup ayat kedua. Saya kata. Sampai sini. Okey. Okey, di mana tuan-tuan nak letak stop loss adalah di atas ini. Alright. Pastikan dia berada di atas. Nah, ini bukan dia. Atas lagi sikit. Mesti kena atas tu. Atas level tu. Okey. Nanti tuan saya besarkan. Okey. So, ini bawah lagi tuan-tuan. Ini untuk BE TP dia dekat sini, okey. So range dia sangat-sangat cantik untuk AUD USD. Ini saya tak raya tuan-tuan, pastikan dia lebih pada atas pada ni, atas pada ni. Tu dah kira okey dah tu. Kalau kena stop loss tak jauh mana, tapi insya-Allah pattern dia tu, insya-Allah pattern penurunan dia tu insya-Allah akan sampai ke bawah. Kalau tuan-tuan nak lebih selamat, tuan-tuan letak more than level 100% yang di atas ni. Stop loss dia, insya-Allah dia akan tak kena insya-Allah. Dia akan turun ikut flow betul sih. InsyaAllah. Boleh sampai tak tulis sampai. Okay, baik Sufif. Terima kasih. Kita ada soalan daripada Cik Faizal Ismail. Nak IPA Gold. Okay, IPA Gold kita dah buat sebentar tadi. InsyaAllah kita akan tengok kejap macam mana IPA Gold analisa kita. So untuk pegol kita cadangkan trade menggunakan EMA 20 kerana USD tengah strong. Jadi apa yang kita cadangkan adalah tengok EMA 20 pasal di H4 kerana sekarang ni sedang berlaku rejection, terutama ada candle engulfing di H4. So kalau tuan perasan kat sini ada rejection di 1878 hingga ke 1872 kerana kat belakang ni pun ada support yang terakhir kat sini Okay. Dan apabila berlaku rejection kat sini biasanya dia akan retest ke EMA 20. Dan tuan-tuan pernah tengok kat sini EMA 20 dia reject macam ni, ada candle engulfing baru kita akan masuk sell semula di time H4. Tapi di time lebih kecil sebenarnya dah berlaku saya tak buy yang kami share sebentar tadi. Loading pula. So di time frame H1 sini mapping time frame lebih kecil lah.
So apa yang berlaku sekarang ni ada satu area untuk dia retrace kerana kali ni pernah jadi support. Okay, dia reject support dan kali ni berlaku breakout sell. Dan apa yang berlaku sekarang di time frame H1 adalah satu rejection ataupun satu retracement semula di kawasan swap zone 1851 hingga ke 1900. So area kat sini tuan boleh layer sell sebenarnya kerana kita tengok dalam frame H4 lagi. So time frame H4 ni dia sebenarnya mood dia masih mood sell ataupun price masih trade di bawah EMA. So apabila price trade di bawah EMA, kita kena focus setup sell untuk lebih selamat. So dalam frame H1 ni bagi saya dia akan retrace semula untuk di time frame H4 ni lebih cantik kalau dia masuk ke dalam 1900 ni. Dari sini kita akan set up sell dan kita cuba target untuk ke 1872 semula. Kerana at least untuk price dia naik semula kan, dia kena buat bentuk pattern head and shoulder ataupun double bottom. Jadi untuk double bottom sebenarnya kita tengok kat sini berlaku breakout sell okay? Dan dia buat retest semula. Ini yang sedang berlaku sekarang ni. Dan double bottom dia akan buat macam ni, huruf W. Okay, at least dia akan breakout kejap lah untuk dia naik. So ini saya tak double bottom. Jadi sebab tu kita fokus stop sell kalau dia nak naik. Okay, kat sini elok sangat lah kalau tuan-tuan nak sell sebenarnya. Layer sell saja. InsyaAllah dia buat double bottom di time frame H1 ataupun di time frame H4 nanti kita akan dapat daily mungkin dia keluar candle pattern lah. Ini pattern pertama untuk dia turun. Pattern kedua untuk dia turun adalah dia buat head and shoulder terbalik. Sebab kita nampak dia berlaku breakout sell kat bawah ni. So pattern yang kedua adalah dia buat head and shoulder terbalik. Macam tu lah lebih kurang. So pattern hand and shoulder terbalik ni sebenarnya dia ini yang sekarang yang berlaku iaitu breakout sell. Ini dia retrace balik ke kawasan swap zone. Ini swap zone yang kita tandakan ni 1900 hingga ke 1989 ni. 1892. Kat sini ada swap zone, dia akan retrace, sini retracement resistant, sini pun resistant dan apabila selesai dia ambil buyer kat atas ni dia akan turun semula. Cuma untuk banding dengan double bottom tadi, double bottom kalau tuan-tuan perasan kita boleh tarik Fibo ke bawah kat sini. So untuk Fibo dia akan retrace ke 100% double bottom, tapi manakala untuk head and shoulder terbalik dia akan test ke 161.8 ataupun kalau dekat area sini Fibo, bacaan Fibo ni adalah 1857. Kat sini dia boleh sampai kalau dia buat head and shoulder terbalik. Dan baru dia akan buat naik. Kat sini kita tengok price action dia macam mana. Sekiranya dia breakout kat sini 100%, maksudnya dia akan test ke 161 lah. Untuk Fibo saya tarik daripada yang kawasan support sekarang ni ke kawasan swap zone yang shadow dia, shadow ke shadow. Di sini kita dapat gambaran dia macam mana untuk trading setup ni. Dari segi price action, time frame lebih kecil, M15, M30 kita nampak dia buat corong naik. So corong naik merupakan satu petanda price untuk naik tu lemah. Kerana kita nampak breakout buy, tapi untuk sustain buy tu ada banyak rejection, terutama apabila sampai di kawasan swap zone di time frame H4 ataupun H1 ni. So kat sini price sampai ceiling ni dia reject. Dia terus seller masuk, dia turun. Tapi untuk price untuk pattern ni berlaku sell, sebenarnya kita kena tunggu dia breakout macam tu, dia akan retrace dan ini baru entry yang selamat. So entry sell yang selamat adalah di sini. Cuma pattern ni menunjukkan price tengah volatile. Jadi ini adalah satu pattern yang menunjukkan cancellation of buy order lah. Kat sini dia akan jadi sell banyak seller, banyak jom masuk kat sini. Ada dia sentuh 1892 ni je, ada seller masuk. Jadi apabila dia buat bentuk corobong tu, dia ada lebih cenderung untuk turun lah. Okay. Jadi dari time frame kecil M15 sampai ke time frame daily H4 kita nampak macam sell lah. Cuma daily saya belum sentuh lagi kan. So daily saya explain balik. So apa yang saya nampak tadi ni, tuan-tuan kalau nak tengok analisa lebih panjang, tuan-tuan boleh review balik video ni ke bahagian goal yang sebenarnya. So untuk daily pula, dia kat sini ada kawasan base. Lebih kurang sebulan dia trade kat sini. Kemudian ada satu breakout sell pada 3 hari lepas. So breakout sell ni menunjukkan price sudah ready untuk turun. At least dia kena test ke 1850. Sini lah. 1867 ke kawasan previous resistance.
So previous resistance 1857 kat sini boleh test mula, baru dia akan at least kita tengok price action kat situ macam mana, sama ada dia nak buat continuation sell ataupun dia nak buat reversal. So continuation mungkin dalam bearish flag, bentuk bearish flag, manakala kalau dia buat kenaikan semula dia akan buat pattern macam tadi, double bottom ataupun head and shoulder terbalik. So dua pattern yang kita kena fokus untuk kalau dia nak naik ataupun dia nak turun, dia buat bearish continuation sebentuk flag ataupun pennant dan sewaktu dengannya lah. Jadi untuk time frame besar memang nampak nak turun. H1, H4 kena standby sebenarnya rejection di EMA 20, H4 terutamanya. Dan di time frame lebih kecil kita dapat lihat tadi price tengah volatile lah sekarang ni. Sampai di area 1892 saja dia jadi sell. So tuan boleh letak sell limit yang mungkin lebih tinggi sikit lah kalau nak lebih selamat. Okay. Okay, Cik Faizal, itu saja saya punya recap balik untuk gold. Kalau nak tengok Peninsula yang penuhnya boleh tengok di belakang-belakang. Yang tengok dia ulang balik tengok video ni, boleh skip ke bahagian gold ya. Okay, Sifai, kita di hujung rancangan kot Sifai. Betul juga. Okey. So terima kasih kepada Cik Faizal yang tanyakan soalan. Itulah nak cakap supaya ingat juga saya punya ingat. Okey, so tuan-tuan yang kami buat ni sekadar orang kata idea, kongsi idea dengan tuan-tuan. Terima kasih kepada Cik Faizal yang bertanyakan soalan. Okay, kami di sini sebenarnya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya. Tak sama sebenarnya. Tak boleh supaya komputer lain. Sangkut-sangkut. Oh ya ke? Okay, saya cakap dulu lah. So saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua rakan-rakan trader, semua kaum-kaum muslimin yang mana tengok kita ataupun yang bakal tengok insya-Allah. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. So jadi kita analisa kita akan stop je pada hari Selasa depan, sambutan raya, dan kita akan kembali live pada hari Khamis. Okey. Insya-Allah. Ada sebarang pesanan lagi? Okey, tak ada Sifai. Jadi kita di hujung rancangan lah Sifai. Ya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Hati-hati di jalan raya, bawa pelan-pelan, selamat-selamat, banyakkan doa Sebab kita bertemu lagi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.